Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sonora Vida bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. So, untuk video kali ni, aku nak recap perlawanan di antara Vietnam menentang Malaysia. Aku rasa semua penyokong bola sepak Malaysia predict yang Malaysia boleh fight-fight lah dengan pasukan Vietnam ni. Walaupun Vietnam duduk di top 100 ranking dunia, duduk di tangga ke-92 dan Malaysia duduk ke-153, tapi disebabkan diorang pasukan Asia Tenggara, mungkin ramai yang predict kita bolehlah fight-fight. Tapi personally pada aku susah jugalah kalau kita nak fight-fight dengan Vietnam ni, sebabnya based on record Pah Hang-seo dengan pasukan-pasukan Asia Tenggara ni, diorang tak pernah kalah pun bila lawan dengan pasukan Asia Tenggara macam Malaysia, Thailand, Indonesia ni. So record yang baik lah Vietnam di bawah Pah Hang-seo. Bila FAM keluarkan senarai First 11, aku faham, aku okey je dengan senarai First 11 yang diturunkan. Dan aku faham kenapa Di Paula diturunkan. Mungkin dah tak ada calon striker lain. Nasib baiklah Syafiq pun diturunkan dalam perlawanan ni. So dengan kehadiran Di Paula ni, kita tahu lah yang Malaysia akan main dengan 10 orang player je atas padang. Cuma aku still pelik kenapa Tan Chee Ho masih percaya kat Soumaré dengan Safawi. Kita memang tak boleh nafikan lah sumbangan dua player ni pada tahun 2019 dulu. Tapi sekarang untuk prestasi semasa dua player ni, kita tahu memang dua player ni tak dapat minit permainan di JDT. Dan dia punya performance pun tak macam performance masa tahun 2019 dulu. Sepatutnya Tan Chee Ho kena terima kenyataan tu. Kalau based on statistik masa lawan Vietnam ni, sepanjang 45 minit Safawi ni main, dia hanya membuat satu crossing saja dan satu try je yang dia berjaya buat. Itu pun masa free kick di hujung first half. Masa tahun 2019 kita memang tahu Safawi ni bahaya lah, boleh bawa bola daripada luar masuk ke dalam kotak penalti ataupun dia boleh try daripada luar kotak penalti. Tapi dalam game melawan Vietnam ni, dia tak pernah masuk langsung dalam kotak penalti Vietnam. Pendek kata, Safawi ni memang tak berbahaya lah untuk pertahanan Vietnam. Lagi teruk, bila Safawi ni pegang bola, dia 12 kali hilang bola. Lepas tu, Soumaré pula, lebih kurang teruk je macam Safawi ni. 10 kali hilang bola dan tak pernah buat crossing dan try langsung dekat gol Vietnam. Ini statistik bila kita menentang Vietnam. Bila menentang Vietnam ni, kita nampak Malaysia main lagi baik daripada perlawanan-perlawanan sebelum ni. Cuba korang bayangkan statistik Soumaré dengan Safawi ni menentang UAE, menentang Bahrain, Kuwait sebelum ni. Lagi teruk sebenarnya. Second half, mungkin Tan Chee Ho dah sedar diri. Dia keluarkan dua player ni, masukkan Arif Aiman dan Akia Rashid. Arif Aiman dimasukkan pada minit ke-61 menggantikan Soumaré. Daripada 29 minit dia main ni, walaupun Arif Aiman ni tak berjaya masuk dalam kotak penalti Vietnam, tapi dia berjaya membuat 3 crossing. Dan 2 daripada crossing tu merupakan crossing yang tepat. Arif Aiman ni juga berjaya membuat 2 key passes. Key passes tertinggi dalam skuad kebangsaan. Cuma sayangnya tak dapat disudahkan. Kebanyakan key passes Arif Aiman ni dihantar kepada Akia Rashid. Dan Akia Rashid ni sebenarnya lagi function daripada Di Paula tu. Bila ada crossing, kita nampak Akia Rashid lagi banyak sambut crossing tu daripada Di Paula. Akia Rashid ni juga sempat buat 3 try. 1 on target, 2 off target. Okey lah untuk player yang main dekat second half. Tapi kita tak boleh cakap lah yang Di Paula 100% tak function. Ada juga masa dia function. First, sebelum kick off, Di Paula ada remind dekat referee yang player Vietnam ada strategi untuk menipu player lawan. Second, Di Paula function bila dia hadiahkan penalti lah untuk pasukan kebangsaan. Dan third, bila Di Paula score penalti tu. Time tu je lah kita nampak Di Paula ni function. Masa Di Paula nak angkat penalti tu, aku risau juga. Bukan main jauh dia ambil step. Tapi nasib baik dia berjaya juga score penalti tu. Dan bukan main seronok dia celebrate gol penalti tu. Dan bukan main laju dia lari bila celebrate gol ni. Time main atas padang tak lari laju pula. Time celebration boleh pula dia lari laju. Aku rasa semua orang dah pasrah lah dengan gameplay Di Paula ni. Macam mana Di Paula ni main dekat Malaysia, macam tu jugalah dia main dekat Perak. Dan fans Perak mesti memahamilah perasaan ni. Komen pasal penalti Vietnam pula, ramai yang cakap sepatutnya tak penalti. Tapi pada aku personally, itu memang penalti lah. Brandon Gan memang ada terpijak sikit tumit kaki player Vietnam tu. Tapi kamera hanya capture bila player Vietnam ni delay bila jatuh. So kita macam nampak player Vietnam ni buat simulasi lah. Dan nak lebih meyakinkan, kita nampak Brandon Gan memang tak protes lah dekat referee. Dia memang pasrah, duduk dan terima je kenyataan yang Vietnam dapat penalti. Aku rasa siapa yang layan Malaysia dari zaman 2000-2010 dulu, dah biasalah dengan pengalaman macam ni. Bila kita tengah sedap dalam momentum untuk menang atau seri, tapi di hujung-hujung game ada buat hal, player tak fokus lah, dapat penalti lah, tak ada luck lah. Itu biasa lah dalam pasukan Malaysia ni. So secara keseluruhannya, walaupun ball possession Malaysia lebih baik daripada Vietnam, Malaysia dengan 62% ball possession, Vietnam 38%. Tapi statistik tu tak menunjukkan yang Malaysia lebih baik daripada Vietnam Dalam bola sepak, keputusan akhir lah yang memberikan indikator pasukan mana yang lebih baik. Indikator.
So kita tahu Malaysia kalah 2-1. Walaupun Vietnam main defensif, tapi try diorang lagi banyak daripada try Malaysia. Diorang buat 14 try dan 4 try on target. Malaysia pula buat 9 try dan hanya 2 try je on target. Dan pada aku, kekalahan ni juga masih disebabkan masalah di bahagian midfield Malaysia. Bila Malaysia attack, midfield Malaysia ni macam tak ada hala tuju. Tak tahu nak bawa bola tu ke mana, tak tahu nak buat apa. Ini menyebabkan player-player Vietnam ada masa untuk diorang reshape formasi bertahan diorang 5-3-2. Bila player Vietnam dah parking bus, dah tutup space, memang player Malaysia buntu dan tak boleh nak buat apa lah. So sekarang ni Malaysia memang dah tak layak untuk kepusingan kelayakan Piala Dunia seterusnya, dan sekarang hanya fokus untuk layak ke Piala Asia 2023. Memang itu pun misi asal untuk layak ke Piala Asia 2023. Untuk layak ke Piala Dunia memang jauh lagi lah. Dalam pusingan kelayakan pun kita kena tapau. Nak main Piala Dunia, jadi lauk baik. Dan Vietnam pula sekarang tengah leading grouping dengan 17 mata. Dan diorang hanya memerlukan seri je bila lawan UAE nanti untuk layak pertama kali ke pusingan akhir kelayakan Piala Dunia. Malaysia pula akan bertemu Thailand dan hanya memerlukan seri untuk layak automatik ke kelayakan pusingan ketiga Piala Asia 2023. Kalau kita kalah, mungkin kita akan main play-off lah. Dalam perlawanan menentang Thailand nanti, kita akan kehilangan Syamil Kuti, Ko Bin Ong dan Sumareh sebabkan diorang dapat 2 kad kuning. Dan harapnya Tan Chee Ho letak player-player yang function lah. Letak je lah player-player muda dalam game melawan Thailand nanti. First half tu letak je lah Akia, Luqman dengan Arif Aiman. Safawi, Sumareh di Paula. Nanti dah hujung-hujung game, bagilah diorang main. Kita nak tengok macam mana semangat player-player lokal main untuk negara. Aku rasa itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.